Hello guys. Alright. Mari kita mulakan dengan analisa kita pada bulanan. Okay. Untuk analisa yang kali ini, saya nak buat analisa kepada komoditi dan indeks untuk pasaran saham dan juga cryptocurrency. Okay, wang digital Okay. Untuk saya nak buat analisa ni adalah analisa bulanan. So dia akan mengambil masa yang lama. So jangan ambil ini sebagai untuk kita nak masuk terus Ni aja jangkaan saya lah, fokus saya saja, siapa yang saya predict lah. Alright. So kita boleh perhatikan, first saya nak mulakan dengan komoditi dahulu sebelum kita nak masuk kepada indeks. Jangkaan saya untuk pertama adalah dalam US oil, iaitu ada dua, satu UK oil dan itu Brent Alright. So kini kita fokus untuk US oil. Okay. Seperti yang siapa perasan, bulan-bulan sebelum ni saya telah buat prediction yang saya jangkakan oil akan buat kenaikan sehingga 130 USD setong. Okey, tu jangkaan saya. Memang jauh lagi, tapi tu jangkaan saya. Alright. Zone ini masih valid untuk kita predict dia akan buat kenaikan. Okey, first kali dia dah masuk dalam zone dan dia buat kenaikan dan masuk kali kedua. Jangkaan saya untuk bulan ni dia akan buat kenaikan yang agak sekuen bergerak tu agak buat kenaikan tu agak kira samalah tanpa dia membuat penurunan Itu jangkaan saya pada USD oil. Okey, dan kita tengok komoditi yang kedua, iaitu gold. Untuk jangkaan saya untuk counter pasaran emas ni, saya jangkakan kita boleh lupakan dahulu sebab sejangkaan saya oil ni jangkaan saya untuk emas ni dia akan buat penurunan dahulu. Dia akan menarik ke sini. Okey, so untuk pasaran counter untuk gold ni saya tak jangka untuk kita boleh cari Cuma oil ni counter kita tengoklah dalam pasaran saham. Dan ketiga adalah BTC, iaitu cryptocurrency, iaitu Bitcoin. Siapa perasan saya tengok saya punya weekly analysis, saya jangkakan Bitcoin akan melonjak sehingga ke 59 USD. Tetapi dia telah mau pergi sekarang ni sebanyak 64,000 USD. So melebihi jangkaan kita. Itu memang agak baiklah sebenarnya. Okey, seperti BTC ni, yang kita tahu BTC ni adalah sebuah indeks untuk di dalam cryptocurrency. Jika Bitcoin naik dan seluruh di dalam koin-koin yang lain atau token di dalam cryptocurrency akan mengikut jejak langkah Bitcoin Okay. Jika Bitcoin turun, dia akan buat yang lain semua akan menurun. Jika Bitcoin naik, semua akan ikut kenaikan. Okay. Kalau kita tak pasti, kita boleh tengok ETH seperti saya jangka pun. Saya jangka di zone ini dah buat kenaikan, tapi dia tak buat pullback dan terus buat kenaikan. Tengok, saya jangkakan ETH sudah sampai ke TP. Alright, dia sudah sampai ke jangkaan. Solana pun sama, dia telah sampai ke TP juga. Saya jangkakan dia buat kenaikan, dia akan pullback. Yes, dia masuk ke balik zone ni, dah buat pullback. Okay, Solana dia masuk kepada pullback kita. XRP saya jangkakan di zone ini, tapi dia telah membuat ke bawah dulu sebelum naik ke atas. Okey, tapi jangkaan kita memang tepat, memang semua membuat kenaikan. Alright. So kita perhatikan BTC pada untuk bulan ini, untuk jangkaan kita lagi. Alright. Saya tak nak discuss untuk yang daily atau weekly, itu nanti saya akan buat di dalam weekly forecast, weekly analysis. So kat situ saya akan bincangkan sebab apa kita ambil situ, sebab apa kita nak masuk sini. Alright. So ni adalah monthly, so saya just ambil roughly untuk monthly sahaja. Okay, jangkaan saya dia telah sampai ke paling atas di dalam all time high lah, kira ATH untuk tahun 2021. Okey, sekarang ni jika dia membuat kenaikan yang sekuen yang tetap untuk buat kenaikan, dan dia akan pecahkan breakout untuk resistance. Bila dia pecahkan breakout untuk resistance, dia akan buat more kenaikan. Tapi
kejangkaan saya sebelum dia nak buat breakout yang agak powerful, dia akan membuat penurunan dahulu. Sebab dia terlampau banyak dah sekarang ni, dia mungkin akan buat kepada pullback. So jangkaan saya di dalam ni adalah dia akan membuat kepada resistance become support ni. Dia akan turun ke bawah ini dulu sebelum meneruskan kenaikan. Meneruskan kenaikan ke mana tu, itu saya tak pasti sebab tak ada prediction sebelah ni. Kemungkinan kita boleh ambil dalam keadaan 10,000 lah. Mungkin 70,000, mungkin 80,000, mungkin 90,000, mungkin 100,000 USD. Alright. Sebelum nak meneruskan kenaikan, dia akan membuat pullback dahulu. So jangkaan saya untuk monthly BTC ni adalah dia akan meneruskan kenaikan, tetapi dia akan membuat pullback dahulu. Alright, ini jangkaan saya di zone ini ya. Okay, kita boleh target ambil lah 80 lah ya, 80,000. Okay, jangkaan saya lah 80,000. Dia akan buat pullback dahulu, akan buat masuk sini sebelum buat kenaikan. Okay, ini jangkaan saya untuk BTC. Okay, pair-pair yang lain untuk dalam token atau coin yang lain, saya takkan discuss di sini dulu sebab ni hanyalah untuk prediction saya untuk monthly. So saya akan ambil yang index yang mother untuk pergerakan lah. Alright, so kita mulakan dengan next pula. Kita mulakan dengan KLSE, iaitu Kuala Lumpur punya exchange. Alright, so kita boleh perhatikan di sini jangkaan saya untuk KLSE, dia akan buat kenaikan. Sekarang ni dia telah sampai ke tahap 1545 point. So agak mengejutkan sebab dia telah pecah kepada 1500. Alright, so kenaikan lagi saya boleh jangka dia boleh pergi sampai ke candle paling tinggi itu sebanyak 1600 point. Ini jangkaan saya. So dia mungkin buat pullback tu, saya jangkakan dia tak akan buat pullback, dia akan buat kenaikan terus lagi. Ini jangkaan saya. Sebelum dia akan buat pullback, mungkin dia akan sampai sini baru dia akan buat pullback ke bawah. Okay, dia akan, jangkaan saya dia akan masih buat pullback. Dia akan target ke resistance yang kepada 1006 ni lah. Ini tu jangkaan saya untuk KLSE. So kita boleh perhatikan counter-counter yang di dalam KLSE, Bursa Malaysia ni Kuala Lumpur Index ni Alright. Okay, next saya buat kepada S&P 500. Okay, dia telah pecahkan breakout yang resistance paling tinggi ni, all time high untuk tahun 2021 juga 2022. Alright, so dia telah pecahkan all time high. So dia telah buat breakout. So apa yang kita tahu kalau secara basic, resistance bila telah breakout dia akan jadi support. So resistance become support. Alright, sebelum dia nak buat kenaikan lagi, dia mesti akan buat pullback. Dia akan buat pullback kepada support ini. Jangkaan saya dia mungkin akan naik sekali 50 anggaran lah, 51,000. Saya jangka mungkin dia akan pergi ke 53,000 sebelum dia membuat pullback. Ini jangkaan saya, dia akan naik lagi sampai ke 53,000. Sorry, 5,300. Jangkaan saya dia akan naik sampai sini sebelum dia buat pullback. Okay, untuk indeks di SPX itu S&P 500. Alright, itu jangkaan saya untuk dalam pasaran saham di dalam US punya. Alright, okay, itu saja saya, sebab saya nak discuss pasal untuk monthly saja. Untuk yang lebih detail, setiap apa counter yang saya akan cari dalam setiap indeks tersebut, dan di crypto juga itu koin-koin yang lain, itu saya akan discuss daripada weekly analisis. Kita boleh tengok setiap minggu saya punya analisa tu lah. Alright, untuk saya nak tengok apa yang counter kita boleh masuk, apa yang kita yang boleh kita cari, dan coin atau token apa yang kita sesuai kita nak masuk juga. Okay, alright, itu saja untuk pada analisa bulanan untuk komoditi dan pasaran saham. Alright, dan juga cryptocurrency. Alright, thank you, jumpa lagi.